Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Rita Alexis Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 29 November 2020. Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah berharap Kerajaan Persekutuan akan membantu kerajaan negeri menunaikan Aku Janji Pilihan Raya Umum PRU Negeri Sabah pada September lalu. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata, ini sekaligus menggerakkan Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam tempoh terdekat. Datuk Haji G berkata Sabah perlu menambah dan mencipta hasil baharu untuk negeri yang memerlukan kerjasama pusat bagi menyempurnakan hak dan kepentingan negeri yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata demikian ketika mencadangkan usul menyokong ucapan dasar Presiden bersempena Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC secara maya di Kota Kinabalu. Datuk Haji G yakin rakyat Sabah akan sentiasa menghargai jasa dan budi kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Beliau turut mengusulkan beberapa agenda teras yang perlu dilaksanakan termasuk menggerakkan parti secara berhikmah dan bijaksana berteraskan agenda perjuangan golongan pribumi tanpa menafikan hak dan kepentingan kaum-kaum lain. Katanya PRN lepas mengajar betapa pentingnya kerjasama dan permuafakatan pribumi serta rakyat berbilang kaum jauh lebih penting berbanding retorik politik perkauman. Pengeluaran wang di bawah program iSinar dalam akaun satu kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dalam belanjawan 2021 baru-baru ini diharap tidak terlalu meletakkan syarat yang ketat dan memudahkan pencarum mengeluarkan wang berkenaan. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Flovia Eng berkata, langkah itu untuk membolehkan rata-rata rakyat yang memerlukan kewangan menggunakan wang tersebut untuk meneruskan kehidupan pada waktu sukar ini. Sangat berharaplah syarat-syarat dia itu tidaklah terlalu rumit bagi untuk semua orang lah. Dan pesanan saya kepada orang ramai, sekiranya pengeluaran itu lulus dan kita mintalah agar penggunaan itu biarlah cermat dari jangan membazirlah. Beliau ditemui pemberita dalam program Derma Darah Anjuran Bersama Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Keningau dan Unit Transfusi Tabung Darah Hospital Keningau serta Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah di Keningau. Kempen Derma Darah ini menyasarkan kutipan 7,000 pain darah. Belanjawan Negeri Sabah 2021 diharap dapat memberi fokus kepada usaha membantu golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Itu antara harapan yang disuarakan rakyat di negeri ini. Kita berharap bajet ini akan dapat memberi sumbangan yang lebih baik kepada rakyat kita keseluruhannya pada masa akan datang. Saya berharap bajet kita ini dapat disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan, terutamanya kepada golongan B40 dan ataupun M40 di Sabah ini, di mana mereka adalah yang paling kena efek lah daripada keadaan PKPB ini. Saya berharap dapat membantu semualah rakyat Sabah ini. Semoga dalam bajet yang akan dibentangkan nanti ini lebih kepada membantu rakyat Sabah meringankan bebanan lebih-lebih lagi yang terkesan dengan COVID-19 dan juga untuk pembangunan negeri Sabah. Semoga dapat banyak membantu kepada rakyat lagi lah. Yang kita harapkanlah dapat membantu golongan B40 dan yang lain-lain lah yang memerlukan di saat COVID beginilah. Jadi itulah kita harapkan daripada kerajaan negeri supaya dapat lagi membantu rakyatlah dengan bajet yang akan datang. Sabah dijangka mengumumkan Belanjawan Negeri Sabah 2021 18 Disember ini. Sabah merekodkan 4 kluster baharu COVID-19 semalam. Kluster berkenaan ialah kluster Pusat Tahanan Sementara PTS Sibuga dan kluster dermaga di Sandakan, kluster Jesselton Kota Kinabalu dan kluster Tempasuk Kota Belud. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster PTS dan dermaga masing-masing mencatat 99 dan 17 kes, kluster Jesselton 44 kes dan kluster Tempasuk 7 kes.
Mengulas lanjut, beliau berkata kluster Jesselton melibatkan pekerja di tapak binaan dan kluster Tempasuk berkaitan upacara pengebumian. Keempat-empat kluster baru itu merekodkan 176 kes baru positif COVID-19. Selain kluster baru itu, 7 kluster sedia ada turut menyumbang kepada jumlah kes baru positif COVID-19 di negeri ini semalam, iaitu 476 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 28,155 kes. 7 kluster berkenaan ialah kluster Sutera Kota Kinabalu, kluster Ria Tuaran, kluster Sabaru Lahad Datu, kluster Tinusa Sandakan, kluster Dialisis Lahad Datu, kluster Rumah Merah dan kluster Jalan Tuaran Kota Kinabalu. 4 kematian dilaporkan, iaitu 2 kes di Sandakan dan masing-masing 1 di Tawau dan Tuaran. Semalam turut menyaksikan 274 pesakit sembuh dan discharge, menjadikan jumlah kumulatif sembuh 24,793 orang. Daripada jumlah itu, 2,094 pesakit sedang menerima rawatan dengan 669 orang di hospital dan 1,425 orang di PKRC. Manakala bilangan pesakit di ICU 70 orang dan 19 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Penduduk perkampungan Pulau Gaya, Kota Kinabalu mencatat lebih 90% pematuhan prosedur operasi standard SOP sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan. Ia berdasarkan pemantauan yang dilakukan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan kerjasama agensi berkaitan di perkampungan dalam lingkungan kawasan pulau tersebut. Menurut timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman, pihaknya sentiasa memastikan pergerakan penduduk di pulau berkenaan patuh SOP ditetapkan. Untuk Pulau Gaya ni masih lagi terkawal dan kita memang ada SOP dia yang dikeluarkan oleh pihak MKN dan kita selalu buat pemantauan. Alhamdulillah sekatan ni semua mematuhi, walaupun kadang-kadang ada pelanggaran sedikit, tapi itu amat sedikit lah. Dan bukannya disengajakan. Beliau ditemui pemberita selepas menghadiri misi jelajah ziarah kasih Pulau Gaya bersama-sama Persatuan Skuad Komuniti Prihatin Sabah di Pulau Gaya. Superintendent George berkata program berkenaan memperlihatkan jalinan kerjasama kukuh dan padu antara agensi awam dan swasta dalam membantu golongan memerlukan sepanjang tempoh mengekang penularan COVID-19 yang menjejaskan sumber pendapatan rakyat. UMNO Batu Sapi telah menyalurkan kira-kira 800 kit bantuan makanan kepada ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sekong yang terjejas akibat pelaksanaan PKPB sejak 9 Oktober lalu. Penasihat UMNO Batu Sapi, Datuk Samsudin Yahya berkata 500 lagi bantuan akan disalurkan secara berperingkat dalam masa terdekat oleh 3 sayap bahagian parti itu. Aktiviti berkonsepkan misi kemanusiaan itu bagi membantu penduduk tanpa mengira ideologi politik, kaum dan agama. Kita mungkin lebih menyasarkan dalam 500 orang lagi. Mungkin kalau ada 500 tambahan dan juga yang lain itu kita akan mendapatkan daripada bantuan daripada pihak EKASI, kita akan gabungkan bersama. Beliau ditemui pemberita RTM di Sandakan. Datuk Samsudin turut menasihatkan penduduk di kawasan Batu Sapi agar memberi kerjasama dengan tampil melakukan ujian saringan COVID-19. Kerjasama masyarakat penting untuk memutuskan rantaian COVID-19 di kawasan berkenaan. Sementara itu, Pergerakan Puteri UMNO Batu Sapi sedang mengenal pasti 595 penerima IKASI di kawasan berkenaan yang layak menerima bantuan kerajaan namun tercicir daripada senarai penerima. Ketuanya Hazuliza Madani berkata usaha tersebut salah satu khidmat sosial pihaknya bagi membantu Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Sabah dan Majlis Perbandaran Sandakan mengesan penerima yang tidak dapat dijejaki ketika ini. Turut dilaksanakan mengemaskini data senarai penerima yang berjaya dikesan. Dan setakat ini kita dapat kenal pasti ada penerima IKASI yang sudah meninggal dunia dan ada juga yang sudah berpindah keluar daerah. Jadi pentinglah untuk kita kesan penerima-penerima ini supaya tidak tercicir di kemudian hari. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis penyampaian bantuan kit makanan kepada kira-kira 100 penerima di Pulau Timbang, Sandakan. 250 kit makanan disalurkan bagi membantu meringankan beban penduduk yang tercicir menerima bantuan kerajaan. 100 kit bantuan lagi sumbangan Persatuan Pembangunan Masyarakat Sabah disalurkan kepada golongan asnaf yang terkesan pelaksanaan PKPB. Pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO terus komited membantu kerajaan menyalurkan bantuan kepada golongan terkesan akibat pandemik COVID-19. Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Sabah juga tidak ketinggalan menyalurkan bantuan bakul makanan kepada golongan terjejas.
Menurut pengurusinya, Richie J. Cheng, sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dikuatkuasakan, lebih 2,000 ketua isi rumah mendapat manfaat daripada program agihan bantuan NGO berkenaan. Bantuan bakul makanan berupa barangan keperluan asas seperti beras, tepung, gula dan telur itu diagihkan sendiri ahli makmah kepada penerima yang berkelayakan di seluruh Sabah. Bakul bantuan itu hasil dana yang disumbangkan ahli makmah sendiri, ahli perniagaan dan orang ramai. Kita telah membuat sumbangan berbentuk keperluan asas makanan ini daripada sehingga Tawau, BKK, Pinampang dan Tuaran, dan ada beberapa daerah lah yang kita telah buat lah. Kita ada tim-tim di seluruh Sabah untuk mengagihkan makanan kepada yang memerlukan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas mengagihkan bantuan bakul makanan bagi kawasan daerah Tuaran dengan kerjasama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sulaman di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Sementara itu, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sulaman, Haji Murni Haji Lamsari, mahu lebih banyak NGO mencontohi usaha Murni Makmah membantu meringankan beban golongan memerlukan. Kita berharap juga agar ramai lagi NGO dapat membantu mereka-mereka yang terkesan COVID-19 pada kali ini. Dan mudah-mudahan sumbangan ini dapat meringankan sedikit bebanan kepada mereka yang terlibat. 100 penerima terdiri daripada ibu tunggal, balu dan asnaf menerima bantuan bakul makanan. Kurang kesedaran ibu bapa yang membawa genetik thalassemia dan pembawa genetik penyakit itu menjalani ujian saringan penyakit thalassemia sebelum berkahwin menyumbang kepada peningkatan tinggi jumlah pesakit thalassemia di negeri ini. Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Mujim berkata keadaan itu mengakibatkan kadar kelahiran anak thalassemia major. Salah satunya adalah karier di Sabah ramai, tapi the owner of the body sendiri dia tahu. So the first thing we have to go for thalassemia screening. Yang kedua, kenapa ramai di negeri Sabah ini pada mula awalnya memang kerana kurang kesedaran. Ada ibu bapa yang sudah ada anak thalassemia major 1. Dia akan ada lagi anak thalassemia major sehingga pada saat ini ada keluarga yang 3 anak major di dalam keluarga tersebut. Francis juga tidak menafikan kos perubatan diagnosis pranatal untuk pesakit thalassemia yang tinggi, punca penyakit itu terus meningkat. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyediakan peralatan perubatan khas untuk ujian DNA bagi ibu thalassemia major. Beliau ditemui pemberita RTM pada kempen derma darah untuk kanak-kanak penghidap thalassemia di Penampang. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Rita Alexis Malik, salam sejahtera.